Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa salli wa sallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه أوها وتمنى على الله أمان. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rushida umurina wa 'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan umur kita pada ketika ini dan di akhir-akhir tahun 1443 yang mana kita akan bertemu dengan tahun baru 1444 tuan-tuan mulia. Maka bertambahlah umur kita tuan-tuan mulia. Dan ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ke atas kita sebagai orang Islam syukur ke atas perkara tersebut. Jika kita tidak menjadi hamba-Nya yang bersyukur, maka secara automatiknya kita menjadi hamba-Nya yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah nikmat tersebut. Nikmat sihat, nikmat kesihatan, nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki dan anak, keluarga tuan-tuan mulia. Setiap sesuatu nikmat yang dikurniakan wajib ke atas kita syukur. Jika ada di antaranya yang kita lupa untuk syukur, bahkan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita digolongkan di kalangan hamba-Nya yang kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sediakan bagi mereka yang kufur ni ada azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam ini adalah adab masuk dan keluar rumah, dan bahagian yang kedua ialah di antara adab-adab ketika akan keluar daripada rumah. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Ulangan semula. Pertama, adab memasuki rumah ialah yang pertama mendahulukan kaki yang kanan ketika akan masuk rumah. Yang kedua, menggunakan siwak tatkala akan masuk ke dalam rumah. Ketiga, memperbanyakkan zikir sebelum memasuki rumah. Keempat, membaca doa berikut ini ketika memasuki rumah. Ada setengah-setengah doa yang datang daripada Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan sebelum kita masuk melangkah ke dalam rumah kita. Yang kelima, disunahkan untuk membaca basmalah ketika akan masuk ke rumah kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Keenam, membuka pintu secara perlahan-lahan. Yang ketujuh, meletakkan sandal di tempat yang telah disediakan. Yang kelapan, dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat ketika akan keluar dan masuk rumah. Dah masuk, solat 2 rakaat. Sebelum keluar pun solat 2 rakaat. Masya-Allah. Di bahagian yang kedua ialah adab ketika akan keluar daripada rumah. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri ketika akan keluar rumah. Ada riwayat, ada setengah ulama mengatakan bahawasanya keluar daripada rumah dengan kaki kanan, mungkin dengan sebab-sebab yang tertentu. Di dalam kitab ini dituliskan bahawasanya kita digalakkan untuk keluar daripada rumah kita dalam keadaan dan memulakan dengan kaki yang kiri. Mungkin
yang dikatakan keluar rumah kaki kanan mungkin langkah pertama untuk mencari rezeki. Tak salah, mungkin innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal tu bergantung pada niat kita. Ikut niat kita. Yang kedua, jadi kena tahulah mana kata masuk ataupun keluar, tingkah laku kita dalam keadaan kita mengetahui apakah langkah bagi kita yang kita telah lakukan. Masuk tadi dalam keadaan kaki kanan, keluar kaki kiri. Jangan orang kata tak tahu. Senang kata, masuk rumah pun tak tahu, keluar rumah pun tak tahu. Dia tak ambil tahu tentang perkara tersebut. Walaupun kebetulan dia masuk dalam keadaan kaki kanan, tapi dia tak ambil tahu dia masuk rumah kaki kanan ke kaki kiri. Nampak bahawasanya kita tidak mengambil berat tentang adab. Walaupun bertepatan, tapi kerana tidak mengambil tahu tentang perkara tersebut, maka kita tidak menjaga adab ketika memasuki rumah. Ad-din kullu adab, agama ni semuanya adab. Masuk rumah, keluar rumah, masuk tandas, keluar tandas, makan, minum. Bahkan ada yang mengatakan bahawasanya ad-din fawqal ilm. Agama apa? Al-adabu fawqal ilm. Adab tu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Sebab tu dalam pengajian terutamanya pondok madrasah ni, dia diterapkan salah satu menuntut ilmu ialah adab. Kejayaan bagi seorang pelajar itu bukan semata-mata ilmu yang diperolehi, tapi banyak mana adab yang telah diamalkan. Adab terhadap kitab Al-Quran ataupun kitab hadis, adab kepada tenaga pengajar, bahkan adab kepada bangunan yang mana kita memperoleh ilmu dengan perantaraannya. Kalau kita belajar di masjid, adab dengan masjid kena tahu. Adab dengan bangunan institusi pengajian kita, madrasah ke pondok, walaupun pondok yang buruk, tetapi adab tu ada dalam pengajian tersebut. Sebab itu baru ni tuan guru saya meninggal dunia, isteri dia meninggal dunia. Isterinya meninggal dunia, bukan tuan gurunya. Isteri kepada tuan guru kita meninggal dunia. Jadi disebabkan kita dah diterapkan, bukan semata-mata untuk menghormati tuan guru kita, bahkan mengasihi, menyayangi. Setiap apa yang berlaku, walaupun dah pengajian dah tamat 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tetapi hubungan tu tetap ada. Itu beza. Itu beza pengajian ilmu agama ataupun nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Pengajian di pondok, di madrasah nak dibandingkan dengan ilmu dengan pengajian di tempat-tempat yang lain. Jadi hubungan kita dengan tuan guru kita perlu berterusan sampai akhir hayat. Jangan kita dapat tahu kisah kematian tuan guru kita pun tak ambil tahu. Itu bukan anak murid yang sebaiknya. Bukan anak murid yang sepatutnya. Baik. Adab yang kedua ketika akan keluar daripada rumah ialah mengunci pintu rumah. Adab ustaz? Ya. Tawakkaltu ala Allah, dengan kita mengunci walaupun bergerak sekejap, tak jauh pun, jiran sebelah contoh kata. Jadi mengunci rumah kita ataupun mengunci kenderaan kita bila masuk dalam, kita sampai ke surau, kenderaan dikunci dengan baik. Itu juga adalah adab. Orang yang bertawakal adalah orang yang tinggi adabnya, orang yang tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana takut pada makhluk, tetapi kerana itulah tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat tawakal itu dia. Keluar daripada rumah dengan mengunci rumah kita, supaya rumah yang ditinggalkan dalam keadaan selamat. Di sebalik kita bertawakal bahwasanya kita menyerahkan rumah kita, harta benda kita dalam penjagaan Allah SWT, yang mana tidak ada penjagaan lebih sempurna daripada penjagaan Allah SWT. Tawakal kita dengan kita mengunci. Jangan kita mengatakan bahwasanya saya bertawakal dengan Allah SWT, tapi waktu yang sama tidak mengunci. Itu tawakal yang tidak benar, tawakal yang tidak betul. Yang ketiga, ketika akan tidur atau keluar rumah, ketika akan tidur
atau keluar daripada rumah, maka dianjurkan untuk mematikan api atau lampu yang masih menyala jika tidak ada penghuninya. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatraqun nar fi buyutikum hina tanamun, rawahu Bukhari. Janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian sedang tidur, dan terlebih lagi ketika akan keluar daripada rumah. Terutamanya bila api yang dinyalakan tu seperti api yang betul. Sebab tu kadang-kadang kias daripada tu, elektrik, penggunaan elektrik pun perlu dimatikan kalau boleh, supaya terjaga perkara ini. Kemungkinan apabila ditinggalkan sentiasa dalam keadaan terbuka akan menyebabkan terbakar mungkin. Jadi tawakal yang sebenarnya bosnya kita matikan semuanya. Matikan semua, kunci dan matikan semua punca-punca elektrik yang sedang bergerak di dalam rumah kita. Matikan suis utama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi hadis tadi menceritakan bahawasanya jika kamu tidur, padamkan api. Sama juga kita ni kalau dah tidur, dalam keadaan apa rumah kita pun kita wallahu alam tak tahu. Sama juga kita apabila meninggalkan rumah kita dalam keadaan kita pun tidak tahu, tidak berada di tempat tersebut, maka tinggalkan dalam keadaan tidak ada sebab pun. Macam mana rumah kita akan dimusnahkan, apinya, saluran air pun tuan-tuan pun boleh kita matikan, supaya mungkin kalau pecah waktu kita tidak berlaku pembaziran. Tidak berlaku pembaziran. Yang keempat, tidak meninggalkan anak yang belum baligh di dalam rumah tanpa terdapatnya orang dewasa yang boleh menjaganya. Ini pun banyak dah situasi-situasi yang mana ibu-ibu kadang-kadang diletakkan kamera di rumahnya untuk dia dapat melihat anaknya daripada jarak yang jauh, mungkin pergi kerja, tapi tinggalkan anaknya yang belum baligh lagi. Maknanya kalau belum baligh, belum cukup dewasa. Belum cukup dewasa, tidak dibenarkan tinggal tanpa pengawasan orang-orang yang besar, yang dewasa. Itu adab juga tuan-tuan. Itu juga adalah termasuk adab, masya-Allah. Yang kelima, tidak mengajak anak yang belum baligh keluar rumah setelah terbenamnya matahari, kecuali jika terdapat keuzuran, kerana diriwayatkan terbenamnya matahari adalah waktu keluarnya syaitan dan jin. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana jinhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atan minal lail fakhallawhum." Rawahu Bukhari wa Muslim. Qaulu jinhul lail bi kasril jim al masyhur wa qila bi dhammiha. Apabila telah menjelang malam, terbenamnya matahari tuan-tuan dia, atau kalian berada di petang hari, maka tahanlah anak-anak kalian dari keluar daripada rumah, kerana saat itu syaitan sedang berkeliaran, dan jika telah berlalu sesaat, sekitar 1 jam dari waktu malam, maka izinkanlah mereka jika ingin keluar rumah. Maknanya telah berlalu 1 jam daripada tenggelamnya matahari, waktu yang sesuai. Mungkin lepas isyak, mungkin hampir waktu habisnya waktu maghrib tuan-tuan mulia, itu waktu-waktu yang sesuai. Maghrib ataupun sebelum maghrib, biasanya sebelum maghrib kalau boleh tidak ada anak-anak kecil yang berkeliaran, kerana pada ketika itu syaitan sedang berkeliaran. Kena jaga ni, ini adalah adab seperti mana kita mengasihi keluarga kita, maka kena tahu adab-adabnya supaya kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita. Tidak ada kadang-kadang seronok jogging kan. Jogging tu okeylah lepas asar, tapi dia punya waktu dia betul-betul dah tak nampak jalan tu baru masuk rumah. Tak boleh lah. Jalan track tu dah tak nampak baru masuk rumah. Dengan keadaan kita pakaian yang kotor tuan-tuan dia, masuk rumah kita tuan-tuan dia, kemudian telah kita bersama dengan waktu yang mana syaitan sedang berkeliaran, maka tidak mustahil gangguan terutamanya kepada anak-anak yang kecil. Bukan
kepercayaan tuan-tuan dia, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, membaca doa berikut ini ketika akan keluar rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Biasa sampai situ je lah. Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni, tambahan, doanya panjang kan, disambung daripada doa tadi ialah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha illa ghairuka bismika Allahumma kharajtu wa anta kharajtani Allahumma sallimni wa sallim minni wa ruddani saliman. Doa tadi merangkumi sampai kita keluar rumah, dipelihara kita dalam keadaan baik sehingga kita balik ke rumah kita. Doa yang panjang tadi, mafhumnya, supaya Allah SWT pelihara kita ketika kita keluar daripada rumah dan sehingga kita balik dalam keadaan selamat sejahtera. Kita tak keluar jauh lagi, tapi doa tu dah ada. Doa tu dah ada tuan-tuan mulia. Kita pun sampai mana, sejauh mana kita boleh menjaga diri kita, anak isteri kita tuan-tuan mulia, daripada musibah-musibah yang kita rasa tak rasa apa-apa pun tiba-tiba berlaku musibah kepada anak keluarga kita tuan-tuan mulia. Tidak lain tidak bukan kita dahulukan dengan doa tu lebih afdal. Dahulukan dengan doa tu lebih afdal. Doa apa yang boleh memelihara keluarga kita, doa apa yang boleh memelihara harta milik kita tuan-tuan mulia. Ketika kita tidak berada bersama harta tersebut, tidak berada bersama dengan keluarga tersebut, tidak lain tidak bukan ialah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika satu benda tu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua musibah yang ada datang, kita nampak boleh datangkan musibah, apabila telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan memberikan mudarat. Tadi sebab tu dalam kita meninggalkan harta kita, keluarga kita, ada doanya yang khusus, yang mana apabila kita membaca doa tadi, kita datang keyakinan bahawasanya keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah Abu Darda bagaimana dia baca doa di waktu pagi. Kemudian orang kata bahawasanya kapal dia terbakar. Dia kata mustahil, sebab aku dah yakin dengan doa di waktu pagi yang mana aku baca, pasti musibah tidak akan tertimpa kepadaku. Begitu orang-orang dahulu meyakini amalan lebih daripada apa yang dia buat. Tak salah, memang kita disyariatkan untuk memelihara keluarga kita. Kita letaklah CCTV, letaklah alam, mangga rumah tu tuan-tuan, bukan kecil-kecil, besar punya, semualah macam-macam alat-alat yang boleh memelihara keluarga kita, harta benda kita. Itu memang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tu ada doa yang perlu kita amalkan, yang mana kita yakin bahawasanya dengan perantaraan doa ni Allah memelihara harta kita. Itu lebih ampuh nak dibandingkan dengan apa yang kita usahakan. Baik. Paling tidak pun bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah yang biasa kita dengar lah. Jadi adalah ayat Al-Quran yang kita baca, doa yang khusus yang kita baca bila kita keluar meninggalkan harta kita, keluarga kita tuan-tuan. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sehingga ke akhirnya, iaitu ayatul kursi. Pemeliharaan seperti mana kita tidur tadi, ada juga di dalam adab ketika tidur, bahwasanya kita baca ayatul kursi untuk supaya Allah SWT memelihara harta kita, diri kita, keluarga kita, kampung kita. Sama juga meninggalkan rumah kita, ayatul kursi juga adalah pemelihara yang sebaik-baiknya. Jangan ditinggalkan. Bukan sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca. Dengan perantaraan ayat tadi, Allah SWT mendinding harta kita, keluarga kita daripada segala jenis musibah. Kena yakin lah. Hafal dah, tapi tak tahu di mana kita nak baca. Oh, rupanya sebelum keluar daripada rumah, sebelum kita tidur. Kerana kita ni makhluk, nak tidur, waktu kita tidur ni tak ada apa yang boleh kita nak jaga. Kita ada kereta yang besar di luar rumah, semua dalam luar penjagaan kita bila kita tidur.
kita tinggalkan keluarga kita, tidak berada bersama keluarga kita, maka kita adalah makhluk yang lemah pada ketika itu. Kita tak tahu. Kita tidak tahu. Tapi inilah amalan-amalan yang perlu kita amalkan dan yakin. Berdasarkan hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inna na'udzubika min an azilla aw adilla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, azwaj mutahharah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi jika keluar dari rumahnya, isterinya pun tahu bahwasanya Rasulullah baginda akan membaca doa bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inna na'udzubika min an azilla an nazilla aw nadilla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina. Nak tulis tak? Rasanya tak susah. Jom kita baca satu-satu perkataan tu. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tulis dengan laju sikitlah. Habis masa nak tulis doa ni. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadilla. Laju orang dah biasa tulis, insya-Allah. Tak mampu tulis Rumi pun tak apa. Nanti cuba tukar kepada bahasa Arab. Au nadilla au nazlima au nuzlama au nazlima au nuzlama au najhala au yujhala alaina au yujhala alaina au yujhala alaina. Khalas. Ini sabdaan satu lagi doa yang lebih ringkas daripada doa-doa yang tadi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Khalas, sampai situ je. Ya ini ustaz saya biasa amal. Memanglah. Ada riwayat yang lain yang bahasanya Rasulullah memang membaca doa yang ringkas yang boleh kita buat setiap kali kita keluar daripada rumah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa qita fayatanaha lahu syaitan fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucap bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka malaikat berkata kepadanya, kamu telah mendapatkan petunjuk di jalur yang benar, di jalan yang benar. Telah terpenuh keinginanmu dan telah terjaga dirimu. Maka saat itu syaitan menjauh darinya dan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu dapat mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, telah terpenuh keinginannya dan telah terjaga dirinya. Masya-Allah. Baru nak keluar rumah, malaikat dah beritahu bahawasanya kamu terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan syaitan meninggalkan kita. Tak pergi jauh lagi, baru je. Syarat bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lupalah ustaz, letak kat luar rumah kita. Buat frame elok-elok cantik, letak di luar rumah kita supaya kita ingat setiap kali keluar rumah ada doa yang khusus yang Nabi tak pernah baca, yang Nabi tak pernah lupa untuk membacanya apabila keluar daripada rumah. Dan doa masuk rumah pun kena tahu. Baik. Ada apa-apa soalan? Kita masuk yang ke-12, adab makan dan minum. Ini lagi banyak ustaz.
Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Di antara adab-adab ketika akan makan. Siapa makan kat sini? Saya makan. Berapa kali makan? 5 kali, 3 kali, 2 kali. Berapa banyak adab yang kita laksanakan ketika kita makan? Adalah beberapa. Kalau boleh tuan-tuan mulia, sempurnakan seluruh adab dalam ketika kita makan, memungkinkan kita terjauh daripada segala mudarat. Memungkinkan kita jauh daripada segala mudarat. Rasulullah pun makan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun makan. Tetapi Nabi tidak terkesan dengan penyakit-penyakit yang pelik-pelik ni. Kerana Nabi makan niatnya untuk beribadah, dan Nabi mengamalkan segala apa yang dikehendaki oleh Allah ketika waktu hendak makan. Yang pertama, membaca basmalah ketika akan makan, meskipun orang yang akan makan dalam keadaan janabah ataupun haid. Tapi sebenarnya makan waktu janabah ataupun haid hukumnya adalah makruh. Jadi apa nak kena buat dalam keadaan janabah ataupun haid? Haid tadi tak adalah. Dalam keadaan janabah bagi lelaki tadi, hukumnya makruh. Jadi kena angkat. Haid tak ada masalah lah, memang sepanjang waktu panjang yang dia dalam keadaan haid. Jadi walaupun dalam keadaan haid, bacalah bismillah ketika makan. Tidak ternafi bahawasanya waktu dia haid 7 hari, 7 hari 7 malam dia makan tu dalam keadaan tidak membaca bismillah. Tidak. Walaupun dalam keadaan uzur tadi bagi wanita tadi. Sebab 7 hari 7 malam tu panjang, seminggu makan tuan-tuan mulia. 7 kali 5 35 kali makan tuan-tuan mulia tidak membaca bismillah. Tidak. Bahkan setiap kali makan walaupun dalam keadaan haid tadi tuan-tuan mulia, kenalah membaca bismillah. Paling sedikitnya dengan membaca bismillah, dan yang paling sempurnanya iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Mana yang kita nak? Bismillah pun boleh, bismillahirrahman pun boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Yang lebih utama adalah membaca basmalah adalah pada setiap suapan makanan yang akan dimakan. Masya Allah. Bismillah setiap kali suap. Kita tak ingat dah berapa kali suap makan. Tak ingat dah ustaz. Baca mula-mula bismillah, lepas tu suapan yang seterusnya tuan-tuan mulia, dah tak ingat dah banyak mana. Yang pastinya nasi 2 pinggan habis. Tapi yang sebaiknya setiap kali suapan ada nama Allah yang disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terbaik lah. Yang lebih utama tatkala membaca basmalah iaitu ketika akan makan, dan bacalah hamdalah ketika selesai makan dengan cara mengeraskan suaranya, yang sekiranya bacaan tersebut terdengar oleh dirinya sendiri dan orang yang berada di sampingnya. Maknanya dia makan ramai-ramai, dia tak salah baca doa makan secara kuat-kuat. Betul lah kita kalau pergi tahlil, nak makan tu tak mula makan selagi mana bila imam baca doa makan, dan berakhir juga tuan-tuan dia dengan doa je. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bahkan ada doa khusus pula pada orang yang bagi makan kepada kita. Itu yang terbaik. Jadi tak salah, bahkan beradab, dikiranya afdal bahawasanya apabila kita membaca doa, apabila kita makan beramai-ramai ini, dengan dibaca beramai-ramai. Seperti mana kita dekat sekolah sama juga, anak-anak baca doa ramai-ramai. Di rumah kita makan baca doa beramai-ramai, dan diakhirkan makan kita dengan membaca doa alhamdulillah dengan beramai-ramai. Masya-Allah. Yang kedua, membaca doa ketika akan makan, iaitu lain ni tuan, ada 2 doa. Biasa kita dengar orang baca bismillah, lepas tu dia dah makan dah. Ada lagi satu doa, doa ketika akan makan, iaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu wa qina adzaban nar. Allahumma aj'alhu rizqan thayyiban la tabi'ata fihi wa la hisab. Ataupun Allahumma barik lana fima razaqtana. Bismillah dan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ada yang mengatakan maksudnya doa makan hanya bismillah.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bukan doa makan. Tuan-tuan Allah SWT, setiap apa doa apa yang boleh kita baca tuan-tuan mulia, dia ada kebaikan, maka bacalah tuan-tuan mulia. Tidak tersalah dan ianya memberi keberkatan. Dari segi makna pun memberi keberkatan kepada makan apa yang direzekikan oleh Allah SWT kepada kita. Yang ketiga, jika lupa tidak membaca basmalah dan doa sampai di pertengahan makan atau sampai selesai makan. Makan tu tak baca doa, tak baca bismillah pun, di pertengahan baru teringat. Dah separuh pinggan habis baru teringat, ataupun dah habis dah makanan tadi tuan-tuan mulia, baru teringat bahawasanya doa sebelum makan bismillah sekurang-kurangnya tidak dibaca. Maka bacalah surah Al-Ikhlas dan doa berikut ini. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah, di awalnya makan dan di akhirnya makan. Kerana dah terlupa dah habis makan baru teringat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maaf, baris ni salah. Kerana bismi ala hafun jar, jadi awwalihi. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kalau kita baca bismillahi awwalahu, dia punya orang kata grammar dia salah lah. Grammar bahasa Arab dia salah. Jadi apa nak buat? Bismillahi awwalihi wa akhiri. Dengan nama Allah SWT di awalnya dan di akhirnya. Apabila kita terlupa makan. Masya-Allah. Maknanya tuan-tuan Allah SWT, Islam mengajar kita bahawasanya benda yang masuk adalah perkara benda, memastikan benda yang masuk ke dalam tubuh badan kita adalah benda-benda yang terbaik. Tidak menjadi baik apabila perkara tersebut tidak didahului dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelihan apabila tidak disertakan dengan nama Allah, maka dia menjadi mudarat. Jadi najis, jadi bangkai tuan-tuan mulia. Makanan juga apabila masuk ke dalam diri orang Islam, apabila tidak disertakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berkat, yang paling hebat tuan-tuan mulia, maka itu akan menjadi mudarat kepada kita. Sehingga kan kalau dah terlupa di awalnya, ketika waktu makan, ketika dah habis makan pun, ada doanya yang mana boleh cover balik. Baca balik doa ni, cover balik doa kamu yang telah kamu terlupa ketika hendak makan. Bismillahirrahmanirrahim wa akhirih. Maknanya penting jugalah ni. Tak setiap masa kita ingat kadang duk makan benda yang sedap terlupa nak baca doa. Itu biasa. Itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hafal juga doa yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa akhirih ni pun kena hafal juga. Supaya walaupun dalam keadaan kita lupa, masih lagi kita ni terlindung dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis makan dah. Dapat balik, cover balik dengan doa yang apabila kita telah terlupa. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah ala awwalihi wa akhirih." Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an yusammiya ala ta'ami falyaqra qul huwallahu ahad idza faragha." Rawahu Ibnu Sunni fi amalil yaumil wal lailati. Dua benda, dah lupa kena baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi awwalihi wa akhirih. Ini satu set. Kalau terlupa, biasa ke terlupa? Biasa juga terlupa. Biasa juga terlupa. Nak dibandingkan yang ingat tu terlupa pun ada juga. Waktu terlalu kelaparan, betul-betul apabila dihidang makan, maka kita lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka doa ni, baca qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim pun perlu dibaca. Mafhum daripada hadis tadi ialah, jika salah seorang dari kalian makan, maka bacalah bismillah. Dan jika lupa membaca bismillah pada permulaan makan, maka bacalah bismillahi awwalihi wa akhirih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang lupa membaca bismillah tatkala makan, maka bacalah surah Al-Ikhlas tatkala selesai makan. Ini dua benda kena buat, qul huwallah dan bismillahi awwalihi wa akhirih. Kena hafal lah. Yang keempat, tidak makan dengan memakai tangan kiri, kecuali jika terdapat uzur pada tangan kanannya. Contohnya ialah sakit atau terputus tangan kanannya,
maka boleh menggunakan tangan kiri. Sedaya upaya gunakan tangan kiri, tangan kanan tuan-tuan. La ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Ni benda ni kadang kita tegur dekat tanah haram kan. Kita serve air mineral kat jemaah kan, sambil kita berziarah ni tuan mulia kan, tiba-tiba ada yang minum dengan tangan kiri kan. Makan tu mustahil dah kan. Ada orang makan tangan kiri? Tak ada. Tapi minum tangan kiri tu macam biasa. Ini hadisnya tuan-tuan mulia, larangan daripada Rasulullah SAW. Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah pula minum dengan tangan kirinya, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Muslim tuan-tuan mulia. Makan dah cantik dah tangan kanan, minum tangan kiri. Ustaz tak boleh Ustaz, tangan kanan waktu tu kotor. Tuan-tuan Allah SWT, tangan kotor tu, kotor mana pun tuan-tuan mulia, dia masih boleh kan dipegang dengan tangan kanan tuan-tuan mulia. Kecuali tangan kanan memang dah tak ada lah. Memang tangan kanan dah tak ada, tak apalah. Tangan kanan tuan-tuan mulia, minum pun tangan kanan kan, makan juga dengan tangan kanan. Tegur siapa yang depan mata kita tuan-tuan mulia yang minum dengan tangan kiri, kita tegur dia supaya memberi manfaat dengan kasih sayang lah. Jangan marah-marah, jangan tengking-tengking tuan. Ni hadisnya bahawasanya bila orang tu minum dengan tangan kiri kan, sesungguhnya syaitan yang minum tangan kiri, bukan tuan. Bukan tuan yang waktu minum tangan kiri tadi, bukan tuan tadi, syaitan. Jadi benda ni biasa. Jadi perlu diperingatkan kan, disampaikan tuan-tuan mulia, supaya tidak ada lagi orang Islam yang minumnya dengan tangan kiri. Tetap walaupun ada tangkai ke tak ada tangkai, panas ke sejuk tuan-tuan mulia kan, tangan kanan tu bersih ataupun kotor tuan-tuan mulia, tetap minum dengan tangan kanan. Tegur tuan-tuan mulia. Faedah hukum makan dengan menggunakan tangan kanan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum makan dengan tangan kanan adalah sunnah. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, hukum makan dengan tangan kanan adalah wajib. Tak ada yang mengharuskan langsung tangan kiri. Semua mengatakan bahkan wajib dengan tangan kanan kan. Mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih menghukumkan ianya adalah sunnah, iaitu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan, wa dhahaba ba'duhum ila anna al-amra bil aqli bil yamin lil wujub. Telah berlalu sebahagian mereka sesungguhnya diperintahkan dengan makan dengan tangan kanan itu adalah perkara yang wajib. Wajib tuan-tuan mulia. Walau dalam keadaan bagaimana sekalipun. Kita makan dalam keadaan di atas kenderaan, di dalam kenderaan, ataupun kita makan di rumah kita, ada meja ke tak ada meja, tetap makan dengan tangan kanan itu adalah hukumnya wajib. Yang kelima, sisa makan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut, maka janganlah dikeluarkan kembali ke tempat makan yang sedang dihidangkan. Dah makan dah, rasa ada benda yang tersangkut, terpaksa keluarkan. Pastikan jangan diletak di tempat yang kita sedang makan, mungkin tempat yang lain tuan-tuan mulia. Itu adab. Terpaksa keluarkan juga. Jadi sepatutnya tak perlu dikeluarkan, tapi terpaksa dikeluarkan, mungkin tergigit benda-benda yang tak boleh nak ditelan, terpaksa dikeluarkan juga. Ada binatang ke apa namanya, maka pastikan dikeluarkan dan diletakkan di tempat selain daripada tempat yang untuk dimakan, dihidangkan. Yang keenam, mendahulukan untuk makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum memakan makanan yang lain. Contohnya, sebelum makan nasi, maka makanlah buah-buahan terlebih dahulu, kemudian nasi, kemudian makanlah sesuatu yang manis. Al-Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sesungguhnya Allah SWT menyebutkan bahawa buah-buahan adalah makanan yang dianjurkan untuk dimakan terlebih dahulu sebelum memakan makanan yang lain. Berdasarkan firman Allah SWT, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Tuan-tuan Allah SWT memang pencuci mulut, kalau orang kata hidangkan buah sebagai pencuci mulut di akhir ni tuan mulia, itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah makan buah dulu. Ada buah, ambil dulu buah. Kalau kita berbuka puasa pun kita mula dengan tamar. Buah tuan-tuan mulia. Maka
Itu yang perlu didahulukan. Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu menjelaskan dalam kitabnya, dianjurkan bagi seseorang yang akan makan untuk mendahulukan makan buah-buahan, kemudian daging, kemudian makanan yang manis, dan sebab didahulukannya untuk makanan buah iaitu kerana lebih cepat dalam pencernaan. Oleh kerana itu sebaiknya buah-buahan tersebut diletakkan di bahagian bawah lambung. Asnal Muttalib. Mulakan dengan buah-buahan kerana mudah untuk pencernaan. Jangan kita serve buah tu kemudian nasi dulu, daging dulu, lepas tu baru buah. Allahu Akbar. Tak kenalah. Buahnya dahulu. Apa jenis buah pun tuan-tuan mulia. Kalau melihat kepada kitab hadis Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, ada buah-buah yang khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Itu pun boleh tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu bahwasanya buah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tembikai. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kita ingat dalam kepala otak kita kurma rupanya tembikai. Cari tuan-tuan mulia, ada. Kalau ada tuan-tuan mulia, itu yang perlu didahulukan sebagai pembuka makanan kita. Faedah, Al-Imam Al-Juhri radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa buah yang dianjurkan untuk dimakan terbahagi menjadi 3 waktu, iaitu buah yang dimakan sebelum makan nasi, iaitu seperti buah tembikai, semangka, atau buah tin. Buah tin pun dah banyak dah orang tanam sekarang. Ni didahulukan. Bahagian yang kedua ialah buah yang dimakan saat makan nasi, iaitu seperti buah pisang, timun ataupun apple ketika makan nasi. Yang ketiga bahagiannya ialah buah yang dimakan setelah makan nasi, iaitu seperti buah anggur ataupun delima. Ini daripada Imam Al-Juhri radhiyallahu anhu beritahu begitulah keadaan buah. Buah ni awal, buah ni pertengahan, buah ni akhir. Kalau adalah. Yang ketujuh, adab yang ketujuh ketika makan ialah mendahulukan orang alim atau yang lebih tua untuk memulai makan. Biasanya orang tua yang bagi anak-anak dulu makan. Kerana tak sabar kelaparan ke apa tu. Rupanya tuan-tuan Allah SWT, anak-anak ni kena dahulukan yang lebih tua, mak ayah kita. Mak ayah kita dahulukan dahulu. Dia mulakan suapan, baru kita mulakan suapan kita. Jangan mulakan suapan kecuali mana mereka memulakan suapan. Ataupun alim ulama, ustaz-ustaz kita. Kita makan sama-sama, tengok dulu. Dia dah makan dah, baru kita makan. Kerana memuliakan mereka, mak ayah kita. Tapi biasanya mak ayah kita tengok anak kita semua dah kebulur dah semua dah. Makanlah nak, ayah makan nanti. Tapi yang sepatutnya kalau kita makan bersama-sama di perhimpunan mana-mana tuan-tuan mulia, pastikan ulama itu contoh kata menjadi satu hidangan VIP bagi mereka. Mereka di antara mereka. Pastikan mereka mula makan, baru kita makan. Yang tua-tua di kalangan kita, contoh kata kita makan dalam talam, tengok siapa yang paling tua. Pelajar-pelajar ni kena tahu juga umur-umur setiap antara mereka. Ni abang saya, walaupun tuanya 1 tahun beza daripada saya, abang makan dulu. Lepas tu baru saya makan. Barulah kasih sayang tu ada. Ini tak ada ingat belakang lah. Sebab tu kalau nak tengok akhlak seseorang, dia ni berkasih ataupun dia ni memuliakan kawan dia, tuan-tuan mulia, tengok waktu makan. Dia ingat kawan tak? Ke dia memang tak ingat kawan dah? Kawan nanti. Waktu makan ni saya dengan makanan saya. Dia tak tengok belakang. Itu kurang bagus. Bahkan kita kena dahulukan benda yang kita suka kepada orang lain. Makan dalam talam, semua benda yang baik itu kena ada kat tengah. Jangan ayam tu kat tempat kita semua. Apa yang kita suka, ayam kita letak, kita bagi kat kawan kita. Kalau boleh kita yang makan yang paling sikit, biar kawan kita makan banyak lebih daripada kita. Kalau ada sifat itu, insya-Allah kasih sayang tu akan ada. Mahabbah, kasih sayang tu akan wujud. Sebab kita sanggup korbankan untuk sesuatu yang benda yang kita cinta kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kamu kepada tahap kebaikan. Nak jadi orang baik macam mana? Nak jadi orang baik, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Benda yang nak jadi orang baik kena menginfakkan benda yang kita sayang.
baru jadi orang baik. Bukan benda yang kita dah tak nak baru kita bagi. Benda yang kita terlalu sayang kita infakkan, barulah sampai kepada tahap kebaikan seseorang. Juzuk 4 ayat yang pertama kan. Disebabkan ayat inilah tuan-tuan mulia kan, Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari telah mengorbankan hartanya, kebun-kebunnya yang ada di persekitaran Masjid Nabi SAW, yang pada ketika itu harganya 500,000 dinar, tuan mulia, setengah juta tuan-tuan mulia. Itu harta wakaf tu, harta wakaf untuk Masjid Nabi SAW. Jadi waktu makan dahulukan yang lebih tua, dahulukan alim ulama. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarana ma'an nabi ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yada'a yadahu, rawahu Muslim. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, jika kami bersama Nabi dan dihidangkan kepada kami suatu makanan, maka kami tidak memulai mengambil makanan tersebut kecuali jika Rasulullah SAW telah memulainya terlebih dahulu. Maka setelah itu beliau pun meletakkan tangannya atas makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Duk makan dengan imam, tengok imam dah makan belum? Imam dah makan baru kita makan, makmum ni makan. Contohnya lah. Di antara kita ada yang tidak sama umurnya, kita lihat siapa yang paling tua, walaupun tua setahun. Abang jalan dulu abang. Lepas tu saya makan. Lepas satu lukmah, satu suapan, baru kita makan. Baik. Walaupun perut waktu tu Allah Akbar, nak kata paling lapar, saya paling lapar contoh kata. Tapi tetap kita memuliakan saudara kita, rakan kita, alim ulama di antara kita, orang yang paling tua di antara kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin faqala yustahabbu an yabda rajulun salihun fakhudh ya Aba Ubaidah. Masya-Allah. Hadis ni tuan-tuan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasanya telah didatangkan hidangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu makanan, maka beliau berkata, disunahkan untuk mendahulukan lelaki yang soleh dalam memulakan makan. Maka ambillah makanan ini terlebih dahulu wahai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Orang yang soleh, dia rasa Abu Ubaidah paling soleh, paling tawaduk, paling rendah diri. Awak mulakan dulu, baru kami makan. Rasa siapa di antara pelajar-pelajar ni, dia rasa yang sesuai lah. Abang-abang dulu ke, senang kata, yang paling banyak menghafal dulu ke, contoh kata, ataupun yang dah nak syahadah, akhir-akhir pengajian, dah nak syahadah dah, baca dulu, makan dulu. Sebab apa? Mungkin dia nak spend masa dia tuan mulia untuk mengulang pengajian, pelajaran. Kita lambat pun tak apa. Sebab tu kadang-kadang adab orang yang menghidangkan makan, orang yang menghidangkan makan ataupun orang yang memasak makanan, dia tak makan waktu dia menghidangkan makanan. Adab, salah satu adab, dia tunggu sampai orang yang dijemput tu habis makan, lepas tu baru dia makan. Contoh kata kita ada tetamu, kita tak makan dengan tetamu, tuan rumah tak makan dengan tetamu, bukan saja dia tak makan, dia pun lapar juga, tetapi kerana adab. Ada setengah tempat saya pernah pergi tuan-tuan mulia, ziarah negara orang miskin lah tuan-tuan mulia. Kita dijamu tuan-tuan mulia, kita makan pun kenyang, alhamdulillah. Kami tak tahu bahawasanya satu keluarga tak makan lagi. Mereka hanya makan apa yang ditinggalkan oleh kami. Kalau kami tahu, kami makan sikit-sikit, sebab rasanya nak bagi kepada tuan rumah lah. Tetapi tak tahu, kita makan pun habis lantak, tinggal apa yang sikit lah. Kalau tengok pun rasa tak mahu nak makan lah. Yang itu kita tinggalkan. Lepas tu baru kita tahu bahawasanya satu keluarga tak makan lagi kerana memuliakan tetamu. Adabnya mereka makan selepas tetamu makan. Apa yang mereka dapat. Dalam hadis yang biasa kita dengar bahawasanya orang yang memuliakan tetamu, pada malam tersebut dia dalam keadaan gelap gelita, dia memuliakan tetamu dia yang datang ke rumah dia. Dalam keadaan gelap gelita, satu keluarga tak makan, tapi tetamu dah kenyang. Allah kirim salam pada malam tersebut, beritahu pada Nabi SAW, tetamu ni tetamu Rasulullah. Rasulullah pun tak ada makanan. Rasulullah beritahu, siapa yang nak terima tetamu aku,
Kan? Sahabat ni ambil tetamu tadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bawa ke rumah. Rumah pun tak cukup makan sangat, cukup-cukup untuk anak. Kan? Apa diberitahu? Suami beritahu kepada isteri, kamu padamkan api, kan? Buat macam nak betulkan, kan? Pelita tu rosak ke apa nak betulkan. Kan? Nanti tetamu dah kenyang baru kita terangkan. Kan? Supaya waktu saya duduk bersama tetamu tadi, tetamu kenyang, saya tak makan. Buat makan. Malam tu Allah SWT sampaikan, kirim salam daripada Allah SWT kepada Nabi SAW, kepada satu keluarga yang berlapar kerana menjamu tetamunya. Masya Allah, itu adab. Kalau kita boleh buat tu. Tapi biasanya kita masak lebih sikit lah, kan? Dan kita tinggalkan banyak lagi kat belakang, kan? Nak dibandingkan pada tetamu. Tamu sebahagiannya okey, cukup. Belakang tu lagi banyak, lagi lazat, lagi sedap tuan-tuan boleh. Bukan tak boleh, boleh, tapi yang adabnya tetamu didahulukan. Wallahu alam. Kitab ni tak habis, kan? Kita makan, masya-Allah. Kita pun banyak makan, orang Malaysia banyak makan. Tapi kalau rugilah setiap kali kita makan, kita lupa untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah SWT bertaufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk menteladani adab-adab yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.